Alhamdulillah, Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah. Alhamdulillah, segala itu doa iftitah kan, kita mula dengan Allahu Akbar kabira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Subhanallah, indah sangat tuan-puan sekalian. Jadi lengkap, ada zikir Allahu Akbar, subhanallah dengan alhamdulillah. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ucapan subhanallah, Nabi bersabda, tamla'ul mizan, akan memenuhi mizan. Bukan. Kejap, kita tengok. Ini antara awal-awal hari itu ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya ulang balik je ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya ingat tamla'ani bainal ardi was samawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Banyak dah kita belajar tuan-puan sekalian. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita dalam bab sabar jugalah hadis tu. Hadis yang antara yang terawal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya tak jumpa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masya Allah. Hadis yang pertama dalam bab sabar. Hadis yang nombor 1 dalam bab sabar tuan-puan sekalian. Hadis yang sangat indah. Kali ni kita ulang lagi sekali, boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebahagian daripada iman. Nabi kata, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan sebahagian daripada iman. Sebab itu nak jaga kebersihan memang kena sabar. Nak pastikan pejabat bersih, rumah bersih, nak pastikan bilik bersih, nak pastikan baju bersih, kena sabar. Basuh, jemur, lipat, sangkut, gosok bukan perkara yang mudah. Kalau tak ada iman, kita jadi mudah nak marah, hilang sabar. Nak pastikan rumah dalam keadaan bersih, tersusun, dalam keadaan ada anak-anak, dalam keadaan suami yang kurang membantu. Kalau tak ada iman, kita tak mampu tuan-puan sekalian untuk tetap tenang, sabar. Mungkin kita dah frust, kita pun dah malas dah nak uruskan rumah. Contoh kan tuan-puan sekalian. Semua itu memerlukan kesabaran. Kesabaran ia berbenih daripada benih iman. Iman itu benih. Dia akan membenihkan apa? Kalau suburlah iman tuan-puan sekalian, hasil daripada benih iman akan menumbuhkan pokok ataupun dahan. Menumbuhkan dahan, pokok, batang. Sabar, redha, bersangka baik, lemah lembut, pemaaf, penyantun. Semua itulah. Semuanya datang daripada benih iman.
Iman ni macam mana tuan-puan sekalian nak dapat iman ni? Tuan-puan sekalian, kita perlu dengan ilmu. Sebab itu kita belajar. Bila kita belajar tentang adanya syurga, adanya neraka. Bila belajar tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur, adanya kematian yang husnul khatimah dan su'ul khatimah, kematian baik dan kematian yang buruk. Kita belajar tentang adanya rahmat Allah dan juga kemarahan dan kemurkaan Allah. Kan, itulah namanya adanya syurga, adanya neraka. Semuanya ada pro and cons. Semuanya ada sesuatu yang kita sebut at-tarhib dan at-targhib. At-targhib ni berita-berita yang menggembirakan. At-tarhib pula berita-berita yang menakutkan. Kita tak boleh hanya bercerita tentang syurga dan keindahannya. Kita tak boleh hanya bercerita tentang neraka dan penyiksaan, azabnya. Kerana Allah menyediakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ, kami hadapkan kamu dua jalan. Mesti ada dua jalan. Kamu sedang menuju kepada jalan yang dimurkai oleh Allah ataupun jalan yang mendapat rahmat kasih sayang Allah. Kamu sedang meniti jalan menuju ke syurga Allah ataupun kepada neraka Allah. Maka itu adalah pilihan kita berdasarkan pemberian Allah terhadap akal kita. Akal kita kalau sihat menyuruh kita apa? Untuk mencari ilmu. Dan bila kita baca hadis-hadis Nabi, iman kita bertambah, tuan-puan sekalian. Iman, sistem kepercayaan dalam diri kita itu bertambah. Bertambah percaya tentang alam ghaib yang kita dengar, yang kita baca. Alam-alam ghaib tersebut benda yang tidak boleh dilihat saat kita hidup. Namun setelah kita mati, kita barulah melihat benar-benar suasana alam kubur. Kan, memang benar wujudnya malaikat Munkar dan Nakir. Tetapi pada hari ini tidak ada seorang pun yang telah mati bangkit semula menceritakan pengalamannya di alam kubur. Tidak ada. Tidak ada seorang pun. Kan, walaupun dia minta nak kembali kepada Allah untuk kembali semula beramal soleh, tidak ada, tuan-puan sekalian. Tak ada testimoni. Oh, saya daripada alam kubur, saya minta Allah bagi saya hidup balik. Tapi bagi 5 minit je. Saya cuma nak cakap sesungguhnya azab kubur itu benar. Persoalan Munkar dan Nakir itu benar. Persoalan yang akan ditanyakan, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ma dinuka, apa agama kamu? Man nabiyuka, siapa nabi kamu? Man ikhwanuka, siapa ikhwan kamu, saudara kamu? Ma kitabuka, apa kitab kamu? Al-Quran kitabi. Tidak ada orang yang nak mengesahkan bahawasanya perkara-perkara yang disebutkan yang akan berlaku di alam ghaib itu benar-benar berlaku. Kecuali kita semua meninggal dunia, tuan-puan sekalian. Namun kita ada suluhan ilmu. Kerana itu surah pertama iaitu Al-Alaq. Dan ayat yang pertama, perkataan pertama, Allah mulakan wahyunya dengan perkataan Iqra'. Al-Quran ada berapa ratus ribu perkataan. Ada berapa ratus ribu huruf. Ada surah 114. Tetapi perkataan yang Allah pilih menjadi wahyunya yang pertama adalah satu perintah. Satu perintah. Bukan ayat pengkhabaran, bukan ayat cerita, bukan ayat sekian-sekian, tetapi ayat perintah. Iqra'. Asal perkataan qara'a, baca. Kan, yaqra'u, membaca. Tetapi Allah memilih fi'il amar, iaitu perbuatan perintah suruh. Iqra', bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Tuan-puan dimata Allah sekalian, perintah Allah suruh baca. Suruh baca. Baca apa, tuan-puan sekalian? Al-Quran dan apa jua ilmu yang membenih daripada Al-Quran, yang berakar daripada Al-Quran, tuan-puan sekalian. Ada orang kata, Ustazah, saya baca buku-buku macam contoh kan, Ustazah, mana lebih afdal? Saya baca buku asam garam rumah tangga ke saya baca Al-Quran? Tuan-puan, kita kena faham. Contoh buku asam garam rumah tangga ini, rumah tangga Nabi ini, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita juga membaca serpihan ataupun apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Sebab itu ada tingkatan. Membaca Al-Quran tingkatan yang paling bawah.
kemudian membaca dan memahami Al-Quran naik lagi tingkatan, kemudian membaca, memahami, menghayati Al-Quran sehingga dapat menangis. Membaca, memahami, kita baca terjemahan sahaja. Al-Quran, baca terjemahan. Tapi bila kita baca Al-Quran, terjemahan, baca pula tafsir. Hadir pula kuliah tafsir, dengar ceramah-ceramah ustaz yang mengajar tafsir, kita sampai peringkat menghayati sebab nuzul ayat tu, sebab turunnya ayat tersebut, kan, sebab kisah-kisah di sebalik, sampai kita boleh menghayati. Tingkatan yang lebih tinggi apabila kita membaca. Okey tuan-puan sekalian, dalam bab menghayati ni, ia bukan sekadar baca tafsir, tapi baca juga buku-buku yang lain. Kemudian kita membaca, memahami, menghayati dan beramal dengan Al-Quran. Ini tingkatan yang paling tinggi. Dia dah sampai peringkat beramal dengan Al-Quran. Apabila dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya tak ingat ayat hujung, minta maaf kalau tersilap. Saya keliru ayat hujung tu. Tapi Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Surah Nabi, Allah perintahkan qul, itu fi'il amal, qul, katakanlah. Allah perintahkan Nabi Muhammad berkata, beritahu kita kepada kita ni, umat dia ni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, jika kita ni benar-benar mencintai Allah kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan diampunkan Allah. Nescaya kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa-dosa kamu. Allah memerintahkan Nabi Muhammad beritahu kita, kalau kita benar cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Sebab itu kita memahami perintah yang Allah berikan di dalam Al-Quran supaya ikut Nabi. Ikut Nabi apa? Ikut Nabi yang Nabi tunjuk jalan yang benar, jangan ikut jalan yang salah. Ikut Nabi daripada A sampai Z. Ikut cara hidup Nabi dalam berkeluarga. Ikut cara hidup Nabi jadi seorang suami. Sebagai isteri juga boleh mengikuti apa yang Nabi buat. Ikut Nabi dalam sistem pemerintahan negara. Ikut Nabi bila Nabi menyelesaikan sesuatu perkara, kan, pergaduhan, perselisihan faham ataupun masalah-masalah. Ikut Nabi dalam cara Nabi makan, cara Nabi berjalan, cara Nabi berpakaian, cara Nabi bercakap, cara Nabi berniaga, cara Nabi tidur, cara Nabi buang najis, cara Nabi minum, cara semuanya lengkap sempurna Nabi tunjukkan setiap sesuatu. Tetapi kenapa kita tidak tahu dan kita tidak jumpa? Sebab kita tak baca. Sebab itu, mana-mana buku yang menjurus kepada Nabi SAW, mana-mana buku agama, kita kata buku parenting, saya baca buku parenting, mana lebih baik? Buku parenting baca 5 jam ke baca Al-Quran? Parenting juga adalah perintah daripada Nabi SAW, yang mana Nabi sebut, tuan-puan dan puan Allah sekalian, khairukum, yang paling baik di kalangan kamu. Khairukum ini maksudnya luas. Yang paling baik akhlak, yang paling baik iman, yang paling baik ketakwaan, yang paling baik sikapnya, attitude-nya. Nabi sebut umum saja. Khairukum, yang paling terbaik di kalangan kamu. Khairukum li ahli, yang paling baik dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah Nabi kata yang paling baik dengan ahli keluarga. Lalu kita belajar ilmu parenting. Kita nak jadi parent keluarga, ibu ayah yang baik, yang bagus. Nak guna teknik tu, teknik ni, kita cuba. Walaupun kita kata ini teknik ni tak ada pula dalam sunnah Nabi. Tuan-puan, selagi mana teknik itu tidak bertentangan dengan syariat, maka ia tentu adalah ilmu yang baik. Masya Allah. Ilmu buat kerusi, Nabi SAW tak ajar kita ilmu buat kerusi. Adakah ia satu ilmu yang tidak baik dan tidak bermanfaat? Subhanallah, dengan kerusi telah memudahkan banyak urusan. Orang sakit, kan, proses-proses belajar dan sebagainya. Semua benda lah tuan-puan sekalian. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat, tidak membawa maksiat, tak bawa dosa, maka ilmu itu ilmu yang bermanfaat.
Jadi Alhamdulillah, dalam fasa kita menghayati Al-Quran dan juga beramal dengan isi kandungan Al-Quran, maka sudah tentu kita memerlukan ilmu-ilmu yang lain yang akan menguatkan keimanan kita. Bahkan ilmu sains, ilmu geografi, ilmu sejarah, semuanya itu bukan ilmu yang sia-sia. Yang akhirnya akan menjurus kepada punca ilmu itu, iaitu Al-Quran. Allah mulakan perkataan yang pertama, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Maka mudah-mudahan bukan hanya membaca, kita buat apa saja pun Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nak minum Bismillah dengan nama Allah. Tuan-puan sekalian, kelebihan membaca Bismillah, bila kita buat apa saja, kita akan dapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah akan mudahkan urusan kita. Nak jemur kain, Bismillah. Ustazah perlu baca penuh tak? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca penuh, afdal. Tapi kalau baca Bismillah saja, sudah cukup. Bismillah, dengan nama Allah. Dah cukup dah. Macam Allah perintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan insan, manusia, kita semua ini daripada seketul, daripada sebuku darah. Sebuku darah. Itulah asal kita. Tuan-puan sekalian, darah. Kalaulah ada darah, tuan-puan sekalian, kita luka, darah menitik di atas lantai. Darah menitik, kemudian kita ambil tisu, kita pun balut, kita pun lap darah. Saya tanya, darah tu laku tak nak dijual? Laku tak nak dijual? Kan? Kalau kita kata, okey, saya nak jual darah sikit je dalam 1 milimeter, dalam 5 milimeter, laku tak? Tak laku, tak ada yang pandang. Dan dalam Islam, darah itu najis. Kalau banyak darah pada pakaian, tak boleh buat solat. Darah itu di kalangan bukan sekadar kotor, darah itu dalam kategori najis mutawassitah. Najis. Dan Allah sebut dalam firman-Nya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia daripada seketul darah beku. Itulah hasil kejadian kita dalam bentuk yang kotor, hina. Subhanallah. Lalu Allah ciptakan seterusnya. Next Allah ciptakan. Kan darah beku tu kan lama-lama jadi ada tulang, lepas tu dibalut, kemudian diberi wajah, diberi semua. Setelah lahir Allah beri akal, Allah beri penglihatan, Allah ya alim beri ilmu, Allah ya basir beri penglihatan, Allah ya hakim yang maha bijaksana kan. Allah yang maha bijaksana berikan kita mampu bercakap. Lama-lama kita menjadi semakin mulia dengan ilmu, kedudukan, dengan harta, dengan pangkat semua. Kita lupa asal kejadian kita adalah darah beku. Daripada air mani. Air mani juga dalam kategori kotor. Mazhab Syafi'i kata air mani itu bersih. Tapi mazhab lain menyebutkan air mani itu najis. Okey, subhanallah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Setelah Allah berikan semua yang kita nak, kita dah lupa bahawa si kita pernah minta, Allah dah bagi. Tuan-tuan perasan tak? Banyak benda yang kita dah minta 10 tahun lepas, Allah dah bagi semua dah. Berperingkat Allah bagi. Berperingkat. Dulu kita tak terfikir kan, tapi kita minta dengan Allah. Kalau kita hitung balik apa yang kita dapat hari ini, cuba ingat, bang, apa yang kita minta hari ini, apa yang kita minta 10 tahun lepas lah, apa yang kita pernah harap masa 15 tahun lepas lah, masa yang kita minta masa sekolah menengah dululah. Tapi kita tak sedar, tuan-puan sekalian. Yang kita sedar, kita ingat apa yang kita minta hari ini yang belum dapat. Tapi kita tidak sedar apa yang kita minta 10 tahun lepas, Allah dah bagi, dah berperingkat. Yang kita duk hitung sekarang, apa yang kita minta sekarang belum dapat. Duk minta lagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya Wahhab, yang maha memberi. Ya Mujib, yang maha memakbulkan. Kerana Allah suka memberi. Ya Wahhab. Antara sifat nama Allah Asmaul Husna Al-Wahhab, iaitu yang maha memberi. Betapa Allah suka memberi. Allah tidak pernah jemu mendengar hamba-hambanya meminta. Allah tidak pernah marah kita meminta dengan dia. Allah tak pernah halang. Allah tidak pernah kata berhentilah minta. Kau ni suka minta, hari-hari minta. Malahan Allah Subhanahu Wa Taala ya Sami', yang maha mendengar. Allah ya Wadud, yang maha cinta. Allah ya Rahman ya Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Allah sangat suka mendengar permintaan hambanya. Allah ya Hamid, yang maha terpuji. Allah suka hamba-hambanya memuji dia. Subhanallah. Sebab itu setiap kali kita solat, kita disarankan membaca apa doa iftitah.
Lepas kita angkat takbir, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita mula dengan memujinya. Allah yang hamid, Allah yang maha terpuji. Allah sangat suka dipuji. Lepas tu kita doa iftitah kan. Allahumma ftah, Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi, pada waktu petang. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajha lilladzi fatara samawati wal ard, aku hadapkan wajahmu kepada Tuhan, aku hadapkan wajahku ya Allah kepadamu, pemilik, pentadbir, pengurus bumi dan langit. Fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, hanifan secara menunduk diri, musliman menyerah diri, dan aku bukan orang yang mensyirikkanmu ya Allah. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, aku bukan orang yang mensyirikkanmu, aku bukan orang yang menduakanmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, inna salati, aku sedang salat ni, inna salati wa nusuki, dan segala ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku dan matiku adalah untukmu ya Allah, Tuhan pentadbir sekalian alam. Wa ma ana minal muslimin, dan sesungguhnya aku di kalangan muslimin, orang-orang Islam. Muslimin, Islam tu maksudnya menyerah diri kepadamu ya Allah, aku menyerah diri. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hadis Nabi SAW ini adalah hadis sahih berkenaan kelebihan membaca doa iftitah. Doa iftitah. Lepas ni jangan tinggal ya doa iftitah. Lepas angkat takbir jangan tinggal doa iftitah. Namun hadis ini membacakan doa iftitah yang pendek saja. Hadis sahih. Hadis kita cukup sempurna kalau kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah, itu dah lengkap. Doa iftitah yang dah lengkap. Jika tambah, insya-Allah dapat pahala yang lebih. Tambahan itu datang daripada riwayat yang lain. Tetapi satu riwayat yang sahih, doa iftitah yang kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, itu pun dah sempurna, dah lengkap. Tak sambung inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi bil alamin sampai akhir tu, tak sambung pun tak apa, baca setakat tu. Tapi jika kita nak solat yang tenang, yang khusyuk, yang baik, apa salahnya kita baca lebih? Hadis Nabi SAW, ketika itu Nabi solat dan ada jemaah di belakang. Setelah jemaah selesai, selepas solat selesai, Nabi bertanya kepada sahabat, siapakah yang membaca sekian-sekian di dalam solat tadi? Apa dia sekian-sekian itu? Nabi tanya, siapa yang membaca tadi ketika solat, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu ada seorang sahabat menjawab, aku ya Rasulullah, saya ya Rasulullah yang membaca seperti itu setelah angkat takbir Allahu Akbar kabira. Lalu Nabi pun berkata, sesungguhnya ketika kamu membacanya, langit sedang dibuka oleh Allah. Langit terbuka. Subhanallah. Langit terbuka, seolahnya Allah sedang menerima permohonan, doa. Kan sebab dalam solat ada doa atau apa sekalian solat. Sebab itu as-salat ad-doa, solat itu adalah doa. Rantaian, untayan doa demi doa yang terkandung di dalam solat. Allahu Akbar. Saya dah baca dah hadis ni. Kita dah pernah tulis pun hadis ni. Tuan-puan kena tengok siri hari ni Riyadhus Shalihin siri yang ke-64. Tuan-puan boleh tengok mungkin siri yang ke-30. Kan kita kongsikan setiap bacaan dalam solat kelebihan dia apa. Nabi sebut langit terbuka. Setelah itu sahabat-sahabat berkata, kami tidak meninggalkan lagi doa iftitah tu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Dan saya ni nak ulang balik hadis yang pertama dalam bab sabar ni, tuan-puan sekalian. Nabi SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi talma'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, kita dah sebut alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita dah sebut perkataan alhamdulillah itu, Nabi sebut tamlaul mizan, ia akan memenuhi mizan, akan memenuhi timbangan mizan, pemberat amal. Nanti di mahsyar kelak perjalanan kita berpuluh ribu tahun.
Kan kata hisab pun lama, sampai di mizan untuk timbang amal soleh, amal baik, tuan-puan sekalian. Amal soleh, amal baik dan amal keburukan, dosa, amal jahat yang dilakukan, kita semua ada amal-amal tersebut. Jangan kata kita ada amal baik sahaja, tuan-puan sekalian. Nabi sebut walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan memenuhi mizan. Namun bukan sekadar alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sudah tentu ucapan alhamdulillah itu perlukan pembuktian. Kerana itu saya bimbang ada orang mempermudah-mudahkan. Dia tak solat, dia tak tutup aurat, dia tak jaga ikhtilat. Tapi dia kata dia zikir banyak, alhamdulillah, istighfar dan sebagainya. Dan dia kata bukankah alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan mizan? Maka besok walaupun dia tak solat, tetapi sebab banyaknya timbangan mizan, maka dia menyangkakan, dia congak sendiri, dia fikir dengan akal, maka dia akan masuk syurga walaupun dia tidak mentaati perintah Allah. Tuan-puan sekalian, alhamdulillah adalah ungkapan syukur. Segala puji bagi Allah, kita sedang mensyukuri Allah. Dan tingkatan syukur ini perlu dituruti dengan apa? Sebab itu kita sebut tanda kita bersyukur kepada Allah adalah apabila kita mentaati perintah Allah dan kita meninggalkan larangan Allah. Kita mentaati perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah. Itulah petanda kita mensyukuri Allah. Samalah seperti kita berterima kasih pada ibu ayah. Kita buat apa yang mak ayah suka. Kita tak buat apa yang mak ayah tak suka. Jadi apabila kita mentaati ataupun mensyukuri Allah, maka mesti dituruti dengan buat apa yang Allah suka, tinggalkan apa yang Allah tak suka. Iaitu semua larangannya. Sebab itu tidak cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah, nama itu sama bermaksiat kepada Allah. Jadi Nabi SAW menyebutkan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan, akan memenuhi mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Nabi sebut, ini dalam bab sabar juga, Nabi sebut, Nabi bersabda, sesungguhnya ucapan subhanallah, alhamdulillah, pahalanya akan memenuhi antara bumi dan langit. Subhanallah, tuan-puan sayang. Sebab itu kena banyak jalan-jalan sambil masak, sambil dalam kereta sebut subhanallah walhamdulillah. Maha suci Allah, subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pahalanya akan memenuhi di antara langit dan bumi. Tuan-puan sekalian, keluasan bumi berapa? Dan bumi ke langit pula berapa? Tidak ada manusia yang boleh ukur. Tidak ada kemajuan teknologi yang boleh mengukur jarak bumi dengan langit. Kerana tidak ada lagi manusia atau teknologi yang boleh capai kepada langit. Yang kita nampak itu awan. Langit ni dia tinggi lagi daripada bumi, tinggi lagi daripada galaksi Bima Sakti, tinggi lagi daripada semua angkasa raya. Tuan-puan sekalian, langit tempat tinggalnya para malaikat, tempat tinggalnya para nabi, para roh-roh orang soleh dan sebagainya. Kan Nabi Isa berada di langit. Tidak ada manusia yang boleh capai kepada langit. Jadi kita tak boleh nak bayang betapa banyaknya pahala bila kita mengucapkan dengan hati yang ikhlas, dengan benar-benar memuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tuan-puan sekalian, kalaulah kita puji mak kita kan, Umi ni baik, Umi baik, Umi baik. Waktu yang sama kita menyakiti ibu kita. Kita buat apa yang ibu rasa kecewa, sedih, terasa hati, tapi kita puji. Umi ni baik, Umi ni Umi yang terbaik, ibu yang terbaik. Tapi dalam masa sama kita selalu menyakiti hati dia. Akhirnya mungkin ibu kita kata, berhentilah puji mak. Berhentilah puji Umi ni. Berhenti, tak payah puji-pujilah. Kamu selalu menyakitkan hati ibu. Kamu selalu menyakiti dan buat ibu sangat sedih dan kecewa. Pujian kamu tu dah tak bererti dah. Ini saya bagi gambaran sesama manusia lah, tuan-puan sekalian ya. Puji suami tapi buat apa yang suami tak suka. Kan? Ikutlah buat apa. Bergaul bebas sampai tingkat curang, malas, tak masak, tak jaga diri. Suami kata pakailah tutup aurat, tetap juga dia dah aurat. Contoh ya, tuan-puan sekalian. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi duk puji, bang awak suami terbaik gini-gini. Awak tak payah puji saya lah. Sebab itu saya sebutkan, kita jangan mempermudah dengan cekap, oh subhanallah, alhamdulillah, oh mudahnya dapat pahala banyak antara langit dan bumi. So, kita tak perlu buat perkara yang lain ya. Itu pun dah cukup banyak dah nak masuk syurga. Tuan-tuan, kita bimbang ada penghalang-penghalang pula. Sebab itu bila kita memuji Allah, puji yang sebenar. Dalam waktu kita memuji Allah, jangan menyakiti Allah. Jangan menghina Allah. Jangan berlawan dengan Allah. Jangan melawan Allah.
Maksudnya apa? Tinggalkanlah apa yang Allah larang. Macam itulah tuan-puan sekalian. Pahalanya sangat banyak ketika memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Subhanallah walhamdulillah, Nabi sebut tamla'ani ma bainas samawati wal ard, akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassalatu nuran, Nabi kata solat itu cahaya. Wassadaqatun burhanun, sedekah itu adalah bukti, saksi. Wassabru diyaun, sabar itu cahaya. Kan? Sabar itu adalah gemelap, maksudnya bersinar-sinar. Wal Quranun hujjatul laka au alaika, Quran itu hujah bagi mempertahankan kamu atau hujah melawan kamu. Subhanallah, alhamdulillah. Okey tuan-puan sekalian, hari ini kita baca satu lagi hadis yang baru. Semalam kita baca hadis yang Nabi pesan, la taghdab, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Subhanallah, kalau kita baca huraian hadis, bila sahabat Nabi meminta dengan Nabi, minta maaf ya, saya terus sambung. Dah habis dah tu hadis tu tadi. Saya nak sambung hadis yang ke-49 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ia adalah hadis yang ke-25 dalam kitab, subhanallah. Hadis yang ke-25 dalam bab sabar. Saya sebenarnya kurang sihat sikit tuan-puan sekalian daripada petang. Petang tu kan ada live. Sebenarnya sebelum petang tu, live tu macam dalam keadaan memaksa dirilah petang tu. Cakap pun dalam keadaan lemah je kan. Lepas pada tu, saya dah tak larat, tak boleh mampu solat maghrib. Lepas tu tunggu isyak, solat, lepas tu dah lembik. Macam tak bermain, macam tak boleh nak buat apa-apa. Macam tu lah kan, macam collapse gitu. Lepas tu, alhamdulillah bangun pagi ni dapat bangun dengan baik. Lepas tu, itulah dia macam slow, macam tak larat, tak bermaya sikit ya. Saya mohon maaf dan mudah-mudahan Allah beri kesembuhan kepada saya dan kepada sahabat semua. Dan pagi ni saya menerima khabar kematian seorang sahabat yang belajar sama-sama di Kuza dulu Kuza, sekarang Uniza. Dia adalah suami kepada kawan saya juga. Maksudnya mereka ni suami isteri ni memang sama-sama belajar di Kuza. Kan nikah sama-sama belajar di Kuza, nikah. Jadi yang muslimat tu saya kenal walaupun bukan sama pengajian Islam. Masya Allah. Lepas tu suami pun saya macam ingat-ingat lah, orang yang dikenali, orang baik, orang soleh. Subhanallah, meninggal dunia muda lagi lah, sebaya dengan saya umur 38 kan. Batch yang sama, umur 38. Subhanallah. Semalam pula saya baca ada satu kisah. Ada satu kisah ni, seorang kisah benar. Kisah benar. Mereka ni berdua kawan dalam perjalanan tuan-puan sekalian, dalam perjalanan. Lepas tu perjalanan dia tu sebenarnya sempat je nak sampai sebelum waktu habis. Kebetulan waktu sempat nak sampai tu waktu maghrib. Kebetulan sehari sebelum saya pun saya mengalami perjalanan yang sama tuan-puan sekalian. Bila saya baca tu saya kata, ya Allah, relate-nya. Kawan saya ni dia tulis sebab ada penulisan di page Ustazah Asmat tentang kematian tu, tentang kematian kan. Kematian ni boleh berlaku bila-bila masa. Ramai yang ingat malam tu dia tangguhkan taubat, esok mati dah. Esoklah aku solat, esok dia akan disolatkan. Ada kan tazkirah tu, tim yang bantu tulis. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya baca tulisan kawan tu, dia relatekan dengan pesanan dalam page Ustazah Asmat. Dia kata ada kisah yang berlaku dan kawan dia bercerita. Masa dalam perjalanan tu, dia dengan kawan ni kata, jomlah kita solat dulu maghrib. Walaupun ada yang, mungkin ada yang sebut, sempat kita sampai. Awal lagi kalau sampai pun. Mungkin kita sampai 7.45. Sempat je lah kalau nak solat dekat rumah. Kan, mereka sedang dalam perjalanan musafir. Tapi, ada hamba Allah ni kata, kita berhentilah solat dulu. Macam mana pun kita berhenti solat. Saya tak ingat cerita tu antara hamba Allah tu ke hamba Allah yang lain. Dia kata kita berhentilah solat dulu. Tak apalah walaupun sempat, tapi kita solat dululah, berhenti. Tuan-puan sekalian, mereka pun berhenti tunaikan solat maghrib secara sempurna. Teruskan perjalanan, aksiden berlaku. Sahabat tu meninggal dunia di tempat kejadian. Tak silap saya, sahabat yang ajak solat tu. Dan semuanya sangat sedih, sangat sedih tetapi gembira. Sedih sudah tentu dengan kematian yang mengejut. Tetapi rasa syukur, subhanallah, dia pergi dalam keadaan dia menunaikan solat, dia tunaikan solat maghrib. Tuan-puan sekalian, kalau diteruskan perjalanan dengan beranggapan sempat solat maghrib tetapi berlaku kematian yang mengejut seumpama itu, tuan-puan sekalian, Masya Allah, na'udzubillah.
Sebab sebenarnya dah masuk waktu solat. Na'udzubillah jika ditulis sebagai sengaja meninggalkan solat maghrib. Dan bayangkan kalau kita mati dalam keadaan mengejut, dalam keadaan tidak menunaikan solat. Dan ia berlaku pada saya dalam 2 hari yang lepas. Encik suami, kami dalam perjalanan. Yang mana memang sempat sampai untuk solat maghrib. Sempat. Dah tengok Waze dan bukanlah lambat sangat. Awal lagi. Bukanlah awal sangat. Ia sempat sampai tengah-tengah. Tapi saya rasa macam tak sedap hati. Bila nampak jarak enak, bang, terus kita solat dulu. Sebab bukan apa tuan-puan sekalian, dia macam ni. Kalau seorang, dia senang solat. Tapi masa tu, saya dengan 7 orang anak. Ada semua. Kami ni ada berjalan, bukan berjalan, maksudnya ada dalam kenderaan yang perjalanan ni dalam negeri, bukan rentas negeri. Perjalanan ni dalam negeri, bukan rentas negeri. Jadi, tuan-puan sekalian, kalau nak ikut tu memang sempat. Dia jadi bertambah malas nak berhenti tu sebab dengan anak-anak 7 orang ni, dia bertambah susah sikit. Dengan budak, dengan ini nak berhenti tu. Berbanding kalau kita berdua je, memang kita terus berhenti sebab tak susah, urus diri sendiri saja. Tapi masa tu saya tengok, saya kata, bang, terus berhenti. Berhentilah, solat dulu selesai. Bolah tak tahu apa yang akan berlaku dalam perjalanan kan. Masya Allah, Allah Akbar. Memang itu lebih tenang tuan-puan sekalian. Tapi itu kisah benar. Dia berhenti solat, berjalan depan sikit aksiden, terus meninggal dunia. Tuan-puan sekalian, dunia ni, hidup ni banyak sangat unexpected. Satu benda yang tak dijangka, terlalu banyak. Tetapi Allah minta kita buat persiap. Kita bersedia je lah. Antaranya kalau masuk waktu solat, terus solat, jangan tangguh. Kadang-kadang kita jap-jap nak settle masak, jap-jap nak settle ni, jap-jap nak settle ni. Allah kau nak ambil nyawa kita tanpa sebab, tanpa sakit, tanpa aksiden, pap ambil. Na'udzubillah, kita ni solat jaga. Bukan kata tak solat, lambat ke cepat solat. Tapi na'udzubillah kalau kita mati dalam keadaan melalaikan solat. Kan Allah berfirman tu, bukan orang yang tak solat yang kena sahun. Allazina fi salatihim sa'ra'un. Wailul lil musallin, neraka wail lah, celakalah orang yang mendirikan solat. Allazina fi salatihim sahun, orang yang mendirikan solat dalam keadaan lalai. Dia bukan tak solat, dia solat tapi lalai. Jadi insya-Allah tuan-puan sekalian, kita cuba kan, kita cuba. Saya ada kisah benar yang lain. Minta maaf lah ya, tadi nak baca hadis ni tiba-tiba cerita kisah benar pula. Kami pernah ziarah, kami berdua suami isteri pernah ziarah seorang wanita. Wanita ni ada kaitan saudara dekat jauh-jauh, saudara jauh-jauh. Seorang wanita ni, dia dah kena potong 2 kaki ke sebelah kaki ya? Dua-dua kaki yang kena potong ke sebelah kaki? Sebelah kot. Dia dah kena potong sebab kencing manis. Dah kena potong kaki, tak boleh jalan. Keadaan dia pun dah semakin uzur. Dah semakin berat lah. Tapi boleh duduk. Boleh makan lagi macam biasa. Maksudnya, dia nampak progres tu makin sihat. Dan dia bukanlah nazar, tak mampu bercakap, tak. Dia boleh borak, boleh bercakap. Saya masa tu bimbang tu, saya tanya soalan. Saya bukan tanya, makcik semayang ke tak? Saya bukan tanya semayang ke tak? Saya just tanya, kita kena pandailah cara tanya. Jangan tanya semayang ke tak. Saya tanya, cerita ni 10 tahun lepas, 12 tahun lepas macam tu lah. Saya cuma tanya, macam manalah semayang kan? Susahnya nak semayang kalau macam ni. Saya soalannya buat ayat macam saya jangkakan dia solat. Susahnya nak solat kan? Tak boleh nak bergerak, kena orang angkut. Dia pun terus jawab, ya Ustaz, ya Asma. Sebab ini bukan saya sebagai ustazah, saya sebagai saudara jauh, sebelah suami. Dia kata, betul Asma, susah nak solat macam ni. Bergerak sikit sakit, kalau bersih tu sakit, susah nak solat Asma. Itu yang jadi tak solat tu. Dia mengaku, saya tak tanya, dia mengaku. Saya kata, kenapa tak solat? Nak solat macam mana? Susah, dia kata. Nak bergerak susah, nak ini. Susah nak solat macam mana? Nak pergi tandas ambil wuduk. Saya pun kata, jangan, tak susah solat. Tak susah solat, tak susah. Saya kata, solat senang. Solat ni Allah tak susahkan kita. Allah tidak pernah menyusahkan kita dalam mendirikan solat. Kalau tak larat, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk baring, tak mampu baringkan, tak mampu, tak larat sangat dengan mata pun boleh dengan mata. Tapi wajib solat, biar mati dekat dalam solat. Saya pun terus panggil anak dia,
ambil spray tu, tapi spray tak ada. Saya kata ambil air dalam besen. Okey, baring. Okey, ni kan tilam boleh palingkan kaki tu biar hadap kiblat. Kan? Kalau boleh mengiring, kena mengiring lah hadap kiblat. Ini kiblat, buat mengiring. Tapi kalau tak boleh mengiring, tak boleh nak gerak, statik je, maka kaki tu biar hadap kiblat. Okey, dia pun dah pusing, sekarang ambil air. Okey, sapukan. Niat wuduk, kita tak boleh niatkan. Saja aku ambil wuduk, kita tak boleh niatkan untuk orang sakit ni. Tapi kita cakap pada dia, niat wuduk ya. Kita pun ambil air, sapu dekat muka. Ambil air, sapu dekat tangan. Sapu dekat tangan. Sapu, ratakan air, ratakan. Niat wuduk ya, kita cakap ya. Lepas tu selesai. Dia pun tanya, dah siap? Dah, saya kata tu je, tak susah pun. Oi, mudah je. Ya, mudah tak susah. Orang lain ambilkan wuduk pun tak ada masalah. Okey, sebelum tu kita suruh bersihkan dulu najis kalau ada. Dia kata dah pakai pampers, tadi tak kecil lagi, tak buang. Okey, jadi settle, bersih. Jadi, sekarang ni ngadap. Lepas tu kena buat apa? Tangan je gerak. Larat tak gerak tangan? Larat. Tangan je gerak. Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, angkat kepala sikit macam tanda sujud. Kalau tak larat Ustazah, tak apa, dalam hati je niat sujud. Lepas tu Allahu Akbar, rukuk dulu, sujud. Lepas tu sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Lepas dah siap solat, macam tak solat je. Macam rasa pelik, rasa macam dah confused, sujud ke, rukuk ke. Tak apa, saya kata tak apa. Allah Maha mengetahui. Makcik dah usaha. Makcik dah buat sedaya upaya. Settle. Sah ke? Sah. Jangan fikir sah ke tak sah. InsyaAllah sah. Lagi besar pahala. Dah kadang sakit macam ni tetap solat. Tuan-puan tahu tak? Lepas seminggu dia meninggal dunia. Lepas seminggu dia meninggal dunia. Lepas seminggu ke lepas 2 minggu. Saya tahu dia meninggal dunia. Saya menangis. Saya kata syukur dia meninggal dunia keadaan solat. Tuan-puan sekalian tahu tak? Ramai mana umat Islam yang berada di ward-ward sakit di hospital tu meninggal dunia dalam keadaan tak solat. Sebab apa? Dia rasa bila dia sakit, dia tak payah solat. Dia ingat nanti dia nak balik lepas sihat, dia nak balik semula, dia nak qada. Tapi meninggal dalam keadaan di hospital tak sempat solat. Ahli keluarga malas nak ambil wuduk. Ahli keluarga malas 5 kali sehari. 5 kali bila time nak solat, nak tukar pampers. Kan, nak tukar pampers, dia rasa malas. Dia cakap tak apalah ayah kan tak sihat, ayah tak boleh bangun, ayah tak solat pun tak apa, nanti balik semula kat rumah ayah solatlah balik. Subhanallah tuan-puan sekalian, saya cakap benda yang benar, perkara yang benar. Saya pernah jaga mak saya berminggu-minggu dalam ward cancer. Mak saya ketumbuhan tulang belakang, tak boleh nak bergerak. Ayah saya pun saya pernah jaga lama dalam ward kanser lelaki. Saya boleh lihat ramai umat Islam, ramai lelaki muslim yang tak solat, ramai wanita muslim tak solat. Sebab apa? Ahli keluarga tak berusaha keras untuk menunaikan solat, untuk bantu. Tetapi ada juga yang memang malas nak solat. Dia ingat dia sakit, dia lepas daripada tanggungjawab. Tuan-puan sekalian, kewajipan solat sampai sakit macam mana, kecuali koma saja. Tapi kalaulah dia boleh gerak lagi, kita tak boleh, mata tak boleh buka, tapi bila kita cakap, Umi, ibu dengar, dia tak boleh jawab, ya tak. Kalau ibu dengar, angkat jari satu, dia pun boleh angkat jari. Angkat jari satu, dia boleh angkat. Kalau ibu faham apa saya cakap, ibu angkat jari saya, dia angkat jari. Lepas tu doktor kata, dia faham semua kamu cakap. Dia dengar apa semua kan, tapi dia tak boleh nak bagi respon lagi. Jadi, wajib tak solat? Wajib, tak gugur lagi solat. Jadi kita pun cakap, ibu, saya nak ambil wuduk untuk ibu ya. Dia pun, walaupun ibu tu kata, dia tak jawab nak. Tapi kita ambil je wuduk. Ibu solat ya. Dia pun angkat. Saya akan bacakan. Yang macam ni kita kena bantu. Okey. Kita kata, ibu cuma ikut saja apa yang saya buat. Apa yang saya cakap, ibu ikut saja. Ini kena bantu sebab mungkin dia dalam keadaan tak boleh nak gerak apa semua. Dia lagi confused bila solat. Kita pun baca sebelah dia. Okey, kita nak solat dah ni, ibu dah selesai wuduk. Ibu niat untuk salat zuhur ya. Ibu niat untuk salat zuhur. Kita baca Al-Fatihah saja. Dan saya akan baca sampai akhir. Kita duduk sebelah ibu ni, kita pun baca. Start pada awal macam solat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca Allahu Akbar. Kita jangan pula selit. Rukuk ya ibu, rukuk. Tak payah. Kita baca je. Kita Allahu Akbar.
Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dia tak gerak apa ni? Mata pun tak gerak, tangan pun tak gerak, semua tak gerak. Tetapi fikiran dia membayangkan dia solat. Mulut dia pun mungkinlah tak boleh gerak, tapi hati dia macam baca. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbi ufilli warhamni wajubunni warfa'ni wazukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Saya pernah buat tuan-puan sekalian. Masa tu ayah saya baru lepas pembedahan, tenat dan sebagainya. Tak boleh nak gerak, bedah 12 jam tuan-puan sekalian. 3 tempat bedah yang besar. Subhanallah, maksudnya kita kena bantu dia untuk berada, maksudnya boleh bayangkan. Tapi kalau dia diam je dalam hati, dia susah. Kita bantu saja tapi dia solat. InsyaAllah tuan-puan sekalian, Allah terima. Allah terima. Kalau puasa sakit macam tu tak perlu puasa dah. Kalau ni sikit, tapi solat tak ada excuse. Biarlah mati dalam keadaan menunaikan solat. Sebab itu solat sampai ada peringkat mata, gerakkan mata je. Tapi kalau dia masih mampu kan, dia masih boleh connect, dia boleh sedar, dia faham lagi, kita bantulah dia untuk solat. Tapi kalau dah tak mampu, dia pun tak boleh bagi, maka masa itu dia bukan gugur, dia tak gugur lagi. Kalau dia sedar balik, wajib qada. Sedar balik esok, dia koma lah sebulan, lepas tu sedar balik besok, dia kena wajib qada. Subhanallah. Itu beratnya solat berbanding. Tapi Allah bukan nak beratkan. Orang yang jaga solat, hadis Nabi SAW, barang siapa yang amalan pertama yang akan dihisap di padang mahsyar kelak adalah solat. Sekiranya selesai solat, amalan lain semua diterima. Subhanallah. Sebab apa? Kita kan fikir, kita ni banyak dosa, banyak benda lah kita nak fikir. Benda tu, benda ni, maksudnya banyak sangat perkara yang perlu ditaati. Ngumpat orang itu ni. Tetapi jika kita jaga betul solat tuan-puan sekalian, insya-Allah itu jaminan terkuat untuk masuk syurga. Allah bukan nak susahkan kita. Allah nak beri kita ada satu penjamin untuk kita dapat masuk syurga. Solat, Al-Quran dan sebagainya. Kita jaga solat dalam keadaan sihat, dalam keadaan sakit. Orang yang sakit solat berganda lagi pahala. Sebab apa? Berganda sabar. Kita sihat pun kena sabar solat. Kalau tak sabar, tak solat kita ni. Ada waktu kita penat, ada waktu kita ngantuk, tapi solat juga Allahu Akbar, penat-penat. Sabarnya nak tunaikan solat. Allahu Akbar. Walaupun 5 minit, 10 minit, tapi berat. Berat tuan-puan sekalian. Tengok cerita sejam, masak 2 jam, kemas rumah 2-3 jam, sebab seronok walaupun penat. Tapi solat ia satu perkara yang berat. Syaitan dia paling kuat. Sebab itu 5 minit pun tak boleh khusyuk. 5 minit pun mesti duduk ingat dunia juga. Sebab syaitan paling kuat untuk halang kita, untuk serang kita. Kan berbondong-bondong sama-ramanya syaitan. Dia akan ganggu kita mata waktu solat. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Okey, saya kena baca juga satu hadis, saya takut tak ada perkembangan. Okey, hadis yang ke-25 dalam bab sabar, hadis yang ke-49 dalam bab kitab Riyadhus Shalihin. Bagi saya 5 minit insya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu ta'ala wa ma alaihi khati'ah." Rawah Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Hadis hasan, hadis sahih riwayat Tirmizi. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala, yakni ujian ataupun musibah, sentiasa menimpa lelaki dan perempuan yang beriman. Bala, ma yazalul bala, sentiasalah menurun, sentiasalah jatuh, sentiasalah kena bala, kan? Ataupun musibah ataupun ujian kepada orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, fi nafsihi, pada dirinya. Bala ataupun ujian musibah tu kena. Nabi bersabda, sentiasa ujian dan musibah ini akan terkena, akan dikenakan, akan dijatuhkan, akan ditimpakan kepada orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, sama ada fi nafsihi, pada dirinya, wa walidihi, pada anak-anaknya, wa malihi, pada hartanya, hatta yalqallahu ta'ala, hatta yalqallaha ta'ala, sehingga dia bertemu dengan Allah Ta'ala, wa ma alaihi khati'ah, dan dia tidak menanggung sebaran dosa. Subhanallah. Nabi kata,
Sesungguhnya sentiasalah diuji, sentiasalah ada bala, sentiasalah ada musibah kepada orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, sama ada kepada dirinya langsung ataupun kepada anak-anaknya ataupun kepada hartanya, sehingga dia wa ma alaihi khati'ah, sehingga dia dalam keadaan dia bertemu, sehingga dia hatta yalqallah taala, sehingga dia bertemu dengan Allah, sehingga dia mati, sehingga dia kembali kepada Allah. Wa ma alaihi khati'ah, pada dirinya tidak ada dosa. Tahu apa sekalian, dalam hadis ni Nabi sebut 3. Sama ada diuji pada dirinya, sakit, hatinya sedih, ada orang tikam belakang, ada orang fitnah, ada orang buat jahat pada dia, pada dirinya langsung. Kalau pada dirinya okey, tetapi Allah akan uji pada harta, pada anak dia. Anak melawan cakap, anak menyakiti hati, ataupun anak yang sakit, bukan kita yang sakit, anak yang sakit. Kalau bukan pada anak, Allah akan uji pada hartanya. Kereta aksiden, kereta hilang, rumah kena tarik, harta pada harta. Sebab Allah tahu inilah 3 perkara yang paling manusia cintai. Dan ketiga-tiga cinta ini akan diuji oleh Allah. Adakah kamu mampu melepaskan rasa cinta kamu kepada dunia untuk membuktikan rasa cinta kamu kepada Allah? Dan kita sedar bahawasanya apa yang kita cintai itu milik Allah abadi, bukan milik kita. Bila Allah ambil, adakah kita marah? Kita tahu, Allah tahu paling kita cintai 3 perkara. Diri kita. Manusia paling sayang diri dia. Kalaupun kata bang, saya sayang awak lebih daripada diri saya. Sebab apa kita sebut ayat begitu? Sebab kita tahu dengan kehilangan suami tu, kita akan sakit. Kita tak akan mampu nak hilang dia. Sebab kita akan sakit. Hakikatnya kerana kita sayang diri kita. Kita tidak mahu kita sakit. Kita tidak mahu kita sedih. Dan besarnya kasih sayang kita pada suami, kita jaga dia. Sebab apa? Kita tak nak kehilangan dia. Besarnya kita sayang anak. Walaupun kita cakap, mak sayang kamu melebihi diri mak ya. Sebab apa? Kita tahu kalau kita kehilangan anak, kita akan sakit, kita akan derita. Masya Allah tuan-puan sekalian. 3 perkara yang paling kita sayang. Yang pertama, diri kita. Yang kedua, anak kita. Yang ketiga, harta kita. Subhanallah tuan-puan sekalian. Sebab itu Nabi sebut, ma yazalul bala', tidak pernah berhenti ujian ditimpakan. Tidak pernah berhenti ujian, musibah, bala ditimpa. Bil mu'mini wal mu'minati, kepada orang beriman perempuan, orang beriman lelaki. Fi nafsihi, pada dirinya. Wa waladihi, pada anak-anaknya. Wa malihi, ataupun pada harta. Kalau kamu tidak diuji direct pada diri kamu, kamu ada diuji melalui anak kamu. Kalau tak ada anak, kamu diuji dengan harta kamu. Hatta yalqallaha ta'ala, sehingga kamu bertemu dengan Allah setelah kamu mati, sehingga kamu kembali kepada Allah. Wa ma alaihi khati'ah, dalam keadaan diri kamu tidak ada dosa, tak berdosa, dosa semua gugur. Sebab itu disebutkan besarnya pahala sabar ketika kamu diuji. Diujilah daripada sumber mana pun. Ustazah, saya tak diuji dengan 3-3 ni, saya tak diuji dengan ni, saya diuji dengan kawan. Okey, apa yang berlaku? Saya sakit hati. Dah diuji dengan diri kamu lah tu, tapi melalui kawan. Macam tu je lah. Kan? Subhanallah. Diujilah daripada bentuk apa pun tuan-puan sekalian. Sebenarnya ujian tersebut, kalau kamu sabar, kamu redha, kamu kembali kepada Allah, kamu bertaubat, kamu tetap sujud memuji Allah dalam keadaan kamu diuji tersebut. Bukannya protes, ya Allah engkau dah takdirkan aku begini, tak apa. Dia pun protes, dia rebel dengan takdir Allah, dengan ujian Allah. Dia pun tak solat, makan, minum, menangis, tidur. Tak solat, makan, minum, menangis, tidur. Apa nak jadi, jadilah. Sebab apa? Protes, rebel dengan Allah, na'udzubillah min zalik. Sedangkan kita boleh memilih ketika itu melakar jalan ke syurga. Melakar jalan ke syurga dengan memilih sabar, redha, tetap teguh, solat, baca Quran, zikrullah. Sebenarnya, insya-Allah mesti ada jalan. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, rupanya Allah jadikan Allah jadikan ujian, musibah, bala itu adalah medium untuk bersihkan diri kita. Kalaulah kita boleh bayangkan ketika kita saat diuji, kan? Saya bagi bayangan ni umum saja, lepas tu kita stop. Minta maaf, masa dah terlebih. Kan Nabi SAW sebut, setiap dosa yang kamu lakukan ada titik hitam pada hati kamu. Tapi hati apa? Hati yang tidak boleh dilihat. Tapi bayangkan kalau titik hitam itu di wajah. Bila buat dosa, ada titik hitam. Titik hitam, titik hitam. Kalaulah titik hitam itu berada di wajah, Nabi sebut setiap kali kamu melakukan dosa akan ada titik hitam di hati. Sehinggalah titik hitam itu memenuhi hati, sehingga hati itu hitam, hati itu keras, hati itu kasar. Na'udzubillah min zalik tuan-puan sekalian.
Tapi benda tu tak nampak sebab alam ghaib. Tapi bayangkan sekiranya titik hitam itu di wajah. Percayalah wajah saya pun penuh dengan titik hitam dosa. Penuh sampai tak ada ruang, sampai tebal. Tebal tuan-puan sekalian. Saya percaya kalau titik hitam itu dititikkan di wajah, tak ada siapa yang mampu keluar daripada rumah. Sebab malunya ada banyak titik hitam pada wajah. Kita semua tak mampu nak keluar daripada rumah. Malu berkurung dalam rumah sebab masing-masing penuh dengan titik hitam dosa. Dan cuba bayangkan, setiap kali kita diuji oleh Allah, lalu kita sabar, kita redha, titik hitam itu berguguran turun. Turun. Masya Allah. Kita duduk menyapu. Sebab Nabi sebutkan, setiap kesedihan, setiap kekecewaan, setiap ketakutan, setiap kepenatan, penat, kan? Setiap kepenatan, semua itu akan menggugurkan dosa. Kita duduk nyapu rumah, bersih rumah, pasu masak, suami pun kata, yang awak ni saya nampak tak berhenti-henti 2 jam. Asyik mengamar asyik ni. Tak penat ke? Bang, penat. Tapi awak tengok tak? Dah banyak mana dah gugur dosa saya tu. Gugur. Tinggal sikit-sikit je lagi bang. Saya penat tapi saya nak sabar. Saya nak buat-buat ni. Saya tak nak marah-marah bang anak ni. Sebab banyaknya dosa. Pasu anak buat perangai. Contoh kan. Sabar ni. Tiba-tiba banyaklah jatuh ni titik hitam ni. Pop. Ui, rupanya besar ya pahala sabar dengan anak ni. Ui, saya nak memilih sabar. Oh, sampai habis. Alhamdulillah bang, dah habis dah titik hitam ni. Saya bagi contoh saja bayangan kalau titik hitam tu kat muka dan kita boleh nampak bila kita sabar dengan penat, dengan letih, dengan sedih, dengan apa ujian, tiba-tiba titik hitam tu jatuh, sudah tentu kita mampu sabar. Sudah tentu tuan-puan sekalian. Tetapi kerana tak nampak kita sedang dibersihkan Allah. Tak nampak bila kita sabar dengan ujian lalu kita sekarang ni sedang dibersihkan Allah. Kan kita semakin bercahaya. Kan sekian-sekian hati kita makin bersih. Kita tak nampak. Dan itulah hakikatnya yang Nabi sebut dalam banyak hadis. Sesungguhnya saat kamu diuji, sabarlah. Kan sabar kerana kalau kamu sabar dengan ujian, dengan apa ni, kamu mampu maafkan orang apa semua, kamu akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dosa. Kalau bersih dosa tuan-puan sekalian, insya-Allah masuk syurga tanpa dihisap. Nak hisap apa? Dah tak ada dosa. Ada pahala saja. Masuk syurga tanpa dihisap, tak perlu nak hisap, dah tak ada dosa. Sebab itu cintanya Allah pada kita dan hadis Nabi sebut, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan dia ujian. Jika dia redha, maka dia dapat redha Allah. Namun jika dia marah, maka dia dapat kemarahan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh tak kita pilih? Kita pilih apa? Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Ya Allah, aku maafkan orang yang mengkhianatiku. Ya Allah, aku maafkan orang yang telah membuat zalim terhadap diriku. Ya Allah, aku maafkan ya Allah mereka yang aku tidak tahu kenapa mereka buat begini kepadaku. Namun aku yakin sesungguhnya semua itu berlaku dengan izin-Mu ya Allah. Ya Allah, aku maafkan orang yang menyihirku. Ya Allah, aku maafkan orang yang telah menyebabkan kematian orang yang aku sayang. Ya Allah, aku maafkan kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak kuat untuk memaafkan kerana mereka. Kerana mereka, tetapi sesungguhnya ya Allah, kerana-Mu aku kuat untuk memaafkan. Ya Allah, aku maafkan kerana syurga-Mu ya Allah. Aku maafkan untuk mendapat redha-Mu. Kerana aku sedar ya Allah, hakikatnya aku juga penuh dengan dosa. Aku juga banyak menyakiti hati orang dan kadang-kadang aku sedar dan tidak. Dan hakikat itu yang aku sedar, maka aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku. Siapa pun tuan-puan sekalian. Ada orang ustazah, saya boleh maafkan semua orang kecuali bekas suami saya. Kerana sakitnya teramat dalam. Saya setia, saya jadi seorang isteri yang baik. Saya cuba dan dia pun akui yang saya tak pernah menyakiti. Tetapi dia tinggalkan saya sekelip mata kerana seorang perempuan ustazah. Dia ceraikan saya, dia jatuhkan talak 3 ustazah. Saya tanya apa salah saya, dia cakap tak ada salah. Cuma dia nak hidup bersama dengan perempuan tu. Ustazah, sekelip mata, sakit teramat dengan anak-anak yang masih kecil. Saya kata, ya Allah, memang berat sangat ujian yang menimpa puan. Tapi lagi berat, lagi susah untuk puan maafkan dia. Lagi besar, lagi tinggi pahala kemaafan. Dan Allah sedang membentangkan jalan ke syurga. Puan nak pilih atau tidak untuk meniti jalan tersebut. Sebab itu disebut tuan-puan sekalian dalam firman Allah, siapa yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Walaupun dia buat perkara jahat, tetapi balas dengan kebaikan, iaitu memberi maaf.
Allah akan berikan syurga. Kan dalam surah saya tak ingat surah apa, Allah berikan syurga yang sangat tinggi kan, sehingga para malaikat bila masuk ke dalam syurga tersebut, para malaikat berdiri di setiap penjuru dan disambut, salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi tuan-puan dimati Allah, bila kita sabar nanti akan disambut oleh para malaikat. Sabar banyak sangat tuan-puan sekalian, ujian macam-macam. Kita tak boleh bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Ujian aku lebih berat, ujian kau apa sangat? Ataupun bandingkan ujian orang lain, ujian orang tu beratnya, aku biasa saja. Itu untuk motivasi, okey. Tetapi sebenarnya Allah menguji mengikut kadar kemampuan kita. Alhamdulillah muslimin muslimat, selesai kita baca hadis yang ke-25. InsyaAllah besok hari Khamis kita akan sambung hadis yang seterusnya ya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terus hadir, terima kasih sebab sabar, istiqamah hadir dalam kuliah Riyadhus Shalihin kita walaupun susah dan payah. Sabar tu kan ada berapa? 3 kan? Sabar dalam ketaatan, sabar majlis ilmu dapat pahala besar. Ustazah ni kata nak habis tak habis-habis lagi kan. Kesian pula nak left kan, nanti orang makin kurang. Sabar kita duduk di dalam majlis ilmu. Sabar dalam meninggalkan larangan Allah, sabar dalam ujian. Itulah yang ulama' menyebutkan sabar ada 3. Sabar dalam mentaati Allah, dah sabar dalam buat baik, buat amal soleh, sabar dalam tinggalkan maksiat, sabar dalam ujian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada lebih kurang 6,000 ya, tadi 4,000 dengan 2,000. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi esok.